Yang mana kita pagi ini akan mengupas kitab hadis kursi, dan kita akan masuk pada tajuk yang ke-73, iaitu kematian anak-anak. Kematian anak-anak. Kita baca hadis kursi ini, matan hadis kursi ini bersama-sama. An Abi Musa al-Ash'ari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Maksudnya, apabila mati seorang anak daripada anak Adam, Allah SWT berfirman kepada malaikatnya, apakah kamu telah mengambil nyawa anak hamba-Ku itu? Mereka menjawab, na'am, ya. Lalu Allah berfirman lagi, apakah sudah kamu ambil nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Lantas Allah berfirman lagi, apa yang telah diucapkan hamba-Ku? Mereka menjawab, mereka memujimu dan mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, dirikanlah ibnu li abdi baitan fil jannati, dirikanlah bagi hamba-Ku sebuah istana di dalam syurga, wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama istana itu Baitul Hamdi, istana kepujian. Hadis qudsi riwayat Tirmizi daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ahmad, Baihaqi, At-Tayalisi dan Tabrani. Dalam kehidupan kekeluargaan di dalam dunia ini, kadang-kadang kita mengalami kematian anak yang masih bayi atau masih kecil, masih di bawah umur, masih belum akil baligh, bawah 12 tahun lah anggarannya tu. Biasanya apabila perkara seperti ini terjadi, ibu dan bapanya merasa sangat sedih, sehingga ada di antaranya yang ditimpa penyakit saraf, pingsan, tidak sedarkan diri, dan berbagai penyakit lain. Ada pula yang sampai memakan hati, berulam jantung, badannya kurus kering yang akhirnya menjadi gila. Itu semuanya sering terjadi dalam masyarakat dan sering menimpa orang-orang atau keluarga yang tidak beriman atau kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tak yakin dengan qada dan qadar Allah, boleh jadi begini. Jadinya bukan dia kira orang beriman tak beriman, sebab ialah kehilangan orang yang tersayang ini, terutama anak yang masih kecil ni, kadang-kadang kita ni rasa macam kenapa anak aku? Kenapa anak aku? Itu kan jadi macam tu. Kan? Tak boleh ke bagi peluang dia nak hidup, kan? Jadi ini memang dia akan bergolak dalam hati kita ni, kan? Cubaan, kan, gitu. Tapi kalau kita letak balik, inna lillahi, sesungguhnya kita ni milik Allah. Dan tidak ada hak pun nak menghalang kalau Allah nak ambil. Sebab semuanya milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita ni semua milik Allah. Baik harta kita, diri kita, jiwa kita, keluarga kita, siapa pun, bukan hak milik kita. Jadi Allah berhak ambil balik yang dia nak. Kita cuma tukar urus, jadi manager je. Baik harta kita tak diamanahkan untuk urus je, bukan hak mutlak kita pun. Cumanya disebabkan kita ini dalam bab ngurus harta yang kita dapat tu, gaji kita, tanah, rumah, kedai, semualah tu kan, yang kita perasan itu hak kita, itu hak milik Allah. Cuma kita diamanahkan untuk menguruskan. Yang jadi hak milik kita bila? Yang kita infakkan untuk jalan Allah nanti, itu hak kita di akhirat esok. Kita uruskan dengan baik, kita jadikan harta kita tu kita bayar zakat, dengan harta kita itu kita bersedekah, dengan harta kita itu kita bantu saudara-saudara kita yang susah tak. Itu hak milik kita nanti. Adapun yang lain tu bukan hak milik kita pun. Duit gaji, duit pension yang kita dapat tu bukan hak milik kita. Kadang-kadang jadi hak milik kepada orang rumah kita, anak-anak kita, kedai pomen, kedai apa lagi, kan? Dia pasar raya tak? Semua akan habis. Tapi apa yang kita infakkan untuk agama itu, dia akan jadi hak kita dah nanti. Jadinya bila cerita tentang kematian ini, dia berkaitan dengan qada dan qadar. Sebab tu dalam bab rukun iman yang terakhir itu, dia letakkan qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Jadi bila kita sedar perbuatan ini, apa saja yang Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala timpakan kepada kita, maka kita kata ini semua hak Allah Ta'ala. Kalau Allah ambil balik, itu hak dia. Kalau ditimpakan musibah ke atas kita, itu Allah Ta'ala nak uji kita. Semua telah tertulis dalam kita punya suratan kehidupan yang disimpan dalam servernya di Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita dah siap macam tu, betul. Kalau dah hati kita ni memang dia memberontak, kan? Jadi kita cuba tenangkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni semua milik Allah, dan kepadanya nanti kita akan kembali. Tidak ada siapa pun dia ni tak mati. Semuanya akan mati, kan? Semua makhluk ni akan mati. Jadi bila kita letakkan konsep begini, maka kita akan bertenang sekejap, berfikir, betul, aku kena terima realiti. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah wafat, kan, baru wafat, makanya bila Sayyidina Abu Bakar, dia tengok Rasulullah dah wafat, makanya dia pergi cium dahi Rasulullah, kan? Makanya tersebarlah bahawa Rasulullah telah wafat. Tapi Sayyidina Umar dia kata apa? Dia tak akui akan kewafatan Nabi. Dia kata Nabi ni tak mati. Nabi ni cuma Allah Ta'ala pinjam sekejap, kemudian Allah akan pulang ambil sekejap je, kan? Dia tak mati. Siapa yang kata Muhammad telah mati, maka aku akan pancung dia dengan pedang, kan? Dia tak boleh terima hakikat. Dia kata Nabi tak mati, kan? Nabi cuma angkat je sekejap, mereka pulang balik. Sampai macam tu lah. Jadi bila mana dia tak seorang berani nak bantah cakap dia. Kenapa berani nak bantah cakap Sayyidina Umar, kan? Berani nak bantah cakap aku. Walaupun yang dia cakap tu pun tak betul lah, tak berani nak bantah, kan? Tapi bila mana kata Sayyidina Abu Bakar, jumpa temu dengan Abu Bakar, kau tak ingat ke ada ayat ni dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu seorang rasul, dan sebelum Muhammad ada banyak ada rasul. Bukan dia seorang je rasul, banyak lagi nabi-nabi sebelum Rasulullah dah. Rasulullah adalah nabi yang terakhir dah. Apakah dengan sebab apa immata au qutila? Apakah dengan sebab dia mati ataupun dia terbunuh? In qalaqtum ala aqabikum, engkau akan balik semula pada
kepada akidah kau sebelum ni? Dengan sebab Muhammad Rasulullah dah mati, kau nak balik semua pada ni, kan? Dalam Al-Quran dah sebut. Maka bila Umar terdengar ni, maka dia terus terkejut. Dia seolah-olah macam baru mendengar ayat ni. Pada ayat ni dah lama dah. Seolah macam baru ayat ni baru turun. Dia tak perasan ayat ni. Betul, dia kena terima hakikat bahawa Rasulullah ni telah wafat. Ini sahabat lah. Dia kena terima hakikat. Betul, memang Rasulullah wafat, telah wafat. Allah ambil balik. Jadi itulah kata tak. Kadang bila orang yang paling kita sayang ni, kadang-kadang kita ujian yang begini. Jadi kita, dia lah orang kata apa, reda lah, nak reda. Jadi bila reda itulah, reda dan sabar inilah yang mana Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang cukup besar. Bagi orang atau keluarga yang beriman, yang sering belajar, yang suka mendengarkan nasihat atau dakwah, yang tahu atau mengerti makna ucapan orang-orang yang terkena musibah, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini bukan hanya untuk kematian, tetapi apa saja musibah yang menimpa. Kadang-kadang kita dengar tak, kawan kita bagi tahu tak, kau tahu tak, mat accident dulu, kan? Accident bawa kereta telaga pokok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak mati lagi, yang kau itu hilang dia pasal. Dia belum mati, memang dia belum mati. Inna lillahi ni untuk orang yang ditimpa musibah, bukan tunggu mati. Tapi bila ayat tu dah sinonim dengan kita tak, bila sebut inna lillahi confirm mati tak. Itu yang jadi macam tu. Padahal ayat ini untuk kita, dia mengakui orang kita milik Allah. Mungkin Allah Ta'ala ambil harta dia lah. Kereta dia dalam pokok dah rosak kan. Jadi itu tak, tu pun ambil wang dia tak. Walaupun memang tak ambil nyawa lagi. Jadi ayat ni untuk musibah lah. Tapi kalau kita sini kita baca, mesti orang ingat, kita kata kau ni nak doa dia mati ke, kan? Dia belum mati lagi lah, kan? Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mendapat musibah seperti itu, mereka tetap bersabar, dapat menahan sedih, tahan menderita, tawakal dan berserah diri, serta mengembalikan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ujiannya. Sebab tu kalau di Palestin tak, kalau Israel Anatullah itu mensasarkan anak-anak kecil. Kenapa mereka mensasarkan anak-anak kecil? Sebab dia orang dah belajar. Dulu waktu zaman Yasir Arafat, kita dah bunuh pemuda-pemuda, dah bunuh orang tua-tua tak. Kita tak sedar budak kecil ni tengok apa yang berlaku. Dia simpan dendam, dia simpan semangat hari tu. Kadang-kadang dia dah besar hari ni. Yang masa join dengan Hamas, Brigade Al-Qassam, apa pemuda dia ni, semua ni kan. Sebab waktu kecil dia dah tengok ayah aku dibunuh, pakcik aku kena bunuh kan. Abang aku kena bunuh. Dia tengok, jangan dia dah besar. Dia yang sekarang melawan balik. Jadi Israel dah belajar, kita tak boleh buat jadi. Kita jangan bunuh ini, kita bunuh budak-budak ni. Sebab dia akan membesar nanti. Dia dah tengok apa yang berlaku hari ni, tapi kita bunuh dia awal-awal. Yang ini tak boleh buat apa dah. Jadi dia belajar dari situ lah kot. Kan? Tapi hari ni pun dah gencatan senjata dah. Dia sebenarnya gencatan senjata tu dia dah akui dia nak kalah lah tu. Tapi biasalah orang bodoh sombong macam tu lah. Dia akan mengaku dia kalah. Punya macam Amerika lah masuk Vietnam pun dia tak mengaku dia kalah. Tetap menang tu buat cerita Rambo tu. Kan? Nak kata dia menang kan? Padahal terlungkup. Itu sama je. Masuk Afghanistan, masuk Iraq sama je. Kan? Sama juga yang berlaku hari ni pun. Dia takkan mengaku lah sebab media dia pegang. Tapi hakikatnya teruk dia orang kena kan. Tu dia dah mula bila dia dah terima gencatan senjata tu. Tu kata saya pun sebut kadang-kadang kan. Kalau bila Brigade Al-Qassam ni, Hamas dia telah mula menyerang Tel Aviv, ketika itu memang dia akan ni lah. Macam mana Amerika menyerang Hiroshima lah. Jadi Jepun pun kat tangan lah. Jadi dia serang, dia memang dia mula lah. Dia kata tak boleh lah. Sebab bila sampai peringkat macam tu, maksudnya kekuatan Hamas dan ni memang tak terjangkau lah. Dia tak terfikir pun. Sebab dia tak tahu langsung maklumat berapa kekuatan Hamas ni, persenjataannya, tenteranya, dia tak dapat maklumat. Kenapa dia dapat maklumat? Kenapa dia tak tahu? Sebab semua geng Hamas ni semua tutup muka. Seorang pun tak kenal satu sama lain. Jadi nak bocor rahsia macam mana? Tak. Kalau tertangkap pun dia pun tak tahu.
dia tangkap dia pun tak kenal kawan dia tu macam tu. Yang kenal general dia lah. Kalau dia tak Abu Ubaidah tu kan, tu je lah. Jadi tak kenal kan? Jadi nak bocor rahsia macam mana? Jadi cukup ikut teratur. Perintah Hamas ni lah. Jadi kita doakan lah. Yang kita doakan. Sebab apa? Sebab yalah, kita nak pergi berjuang tu memang tidak lah kot. Tetapi semangat tu ada tak? Tapi kita doakan mereka supaya Allah mudahkan urusan ni. Ya, sebab ini bukan berkaitan dengan isu tentang kenegaraan saja, tapi dia melibatkan isu agama kan. Persaudaraan kita semua adalah. Jadi itu sebab kenapa orang tentera-tentera Israel ni kebunuh kanak-kanak. Sebab dengan tujuan itu. Dan kalau kita tengok jiwa anak-anak Palestin dengan kita jauh beza lah. Dia punya semangat tu jauh beza tak? Ya. Jadi kita doakan Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka. Memang kita dibolehkan menangis. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah menangis, mencucurkan air mata ketika anak baginda bernama Ibrahim yang masih kecil meninggal dunia. Ya, ketika ni di zaman Madinah lah, Rasulullah dapat seorang hamba hadiahkan oleh seorang raja yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, makanya dengan Maria Al-Qibtiyah ni dapatlah Rasulullah seorang anak lelaki namanya Ibrahim. Ibrahim ni hayatnya tak lama, lebih kurang dari 3 bulan saja. Ya, kemudian dia meninggal dunia. Jadi kebetulan waktu dia meninggal dunia itu berlakunya gerhana. Maka orang Arab kata apa? Ni gerhana bulan, gerhana matahari ni semua bawa malang, dia kata tak. Maka Rasul kata bukan. Kemudian gerhana-gerhana ni tidak melibatkan apa-apa pun. Janganlah kamu percaya bila mana berlaku di ada musibah ni tak. Ya, jangan jaga dengan perkara-perkara ni tak. Ini semua aturan Allah SWT Allah bagi. Ya, jangan bukan dengan sebab ini anak aku mati, ini bukan sebab gerhana, tak ada kena-mena pun. Ya. Rasulullah sedih lah sebab anak lelaki baginda meninggal dunia tak. Ya. Inilah kalau ada zuriat pun nak ni tak terus, tapi tak 3 bulan lebih kurang tak. Ya. Kalau macam seorang lagi pun Abdullah pun tak lama, ketika masih kecil lagi semua meninggal dunia. Jadinya ya, walaupun anak Nabi ni meninggal dunia, akan tetapi tidak boleh melampaui batas hingga mengoyak-ngoyak baju atau meratap panjang lebar. Ini perbuatan jahiliyah. Ya, dia koyak baju dia dah macam Superman ke hak atau orang, wow, dah dihantuk kepada dia ke dinding, meratak-ratak guling-guling. Kita nak kata apa sebenarnya tak? Ini perbuatan jahiliyah lah. Sebab dia kata tadi tak, kalau kita menerima takdir qada dan qadar, kita tahu ini milik Allah. Jadi tak perlulah berlebih-lebihan. Sedih masih takkanlah anak meninggal dunia nak ketawa, memang pelik lah kan. Sedih tu memang sedih, keluar air mata lah sedih. Tetapi ni kita akui bahawa hak Allah Ta'ala ambil balik kan. Maka kita tak boleh melampaui batas. Nangis sedih tu normal. Tapi bila hingga peringkat melakukan perkara yang teriak, merauk, meratak seolah-olah macam tak boleh terima hakikat ni kan. Kan kita buat apa pun nyawa tu takkan dikembalikan. Sebab sekali ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Sekali. Setiap jiwa itu pasti akan merasa kematian sekali je. Takkan Allah tak pulang balik, sebab kau meratak aku pulang balik nyawa tu. Tak ada lah, memang takkan lah. Tapi cukuplah kita menzahirkan dengan cara kita sedih dan kita banyakkan berdoa untuk dia lah. Apabila seseorang itu atau keluarga itu sabar dan redha serta menyerahkan kembali segala persoalannya kepada Allah. Serahkan balilah, serah urusan ni ya Allah, kau tentukanlah urusan ni sama ada dia bahagia atau sebaliknya pun serah pada Allah Ta'ala lah. Ya, menyerahkan kembali segala persoalannya kepada Allah. Orang atau keluarga seperti itulah yang termasuk dalam hadis qudsi di atas, dirikanlah bagi hamba-Ku sebuah istana di dalam syurga dengan diberi nama Baitul Hamdi, istana kepujian tak? Makanya bagi orang macam ni yang layak dapat tadi, iaitu mereka yang sabar dan redha. Ya Allah, kami redha lah kan, kau dah ambil ni, kami redha. Ini untuk bagi mereka yang kematian anak-anak kecil, ya, yang belum balik lah. Jelaslah
jika mereka memenuhi syarat demikian, mereka akan memasuki syurga. Dan di dalam syurga telah tersedia pula sebuah istana bagi mereka yang sudah lengkap seperti nama di atas. Kandungan hadis kursi di atas dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannata. Faqalat Aisyatu faman kana lahu faritun min ummatika qala وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفِّقَهُ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي. Maksudnya, barang siapa dari umatku yang mempunyai 2 orang anak yang meninggal dunia ketika masih kanak-kanak, nescaya dia akan masuk syurga bersama dengan kedua anaknya. Sayyidatina Aisyah bertanya, bagaimana apabila salah seorang dari umatmu mempunyai 1 orang anak yang mati sewaktu masih kecil? Tadi saya sebut 2 orang anak kan, mempunyai 2 orang anak. Ni Sayyidatina Aisyah kata, kalau seorang macam mana pula? Tadi kata 2 orang baru layak kan. Kalau seorang macam mana? Demikian juga orang yang mempunyai 1 orang anak. Wahai muwaffaqah. Muwaffaqah ini ialah orang yang diberi taufiq. Aisyah bertanya lagi, bagaimana halnya yang tidak mempunyai seorang anak pun? Sayyidatina Aisyah ni dia seorang faqih, seorang cerdik. Jadi dia akan tanya soalan yang tak lagi soalan-soalan yang ni lah. Orang-orang yang menjentik minda kan. Sebab tadi kata Rasulullah kata 2. Okeylah 2. Jadi kalau seorang macam mana? Dia tanya balik. Rasulullah kata kalau seorang pun dapat jugalah. Kalau tak ada anak langsung macam mana? Nabi SAW menerangkan, akulah yang menggantikan anak yang mendahului itu bagi umatku. Mereka tidak pernah ditimpa malapetaka yang lebih besar daripada kematianku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini bersatu hadis hasan gharib daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang lain, ma min muslimina yamutu bainahuma salasatu auladin lam yablughul hinsa illa ghafarallahu lahuma bifadli rahmatihi iyahum. Tiadalah 2 orang muslim, yakni suami isteri, yang pernah kematian 3 orang anak yang belum sampai usia dewasa, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa keduanya dengan keutamaan rahmatnya. Yang mana anak-anak yang kecil yang mati ini, dalam kitab Al-Qurtubi pun sebut, pertama mereka ni akan bersama dengan Nabi Ibrahim nanti, kemudian mereka ini juga di akhirat nanti mereka akan mencari ibu bapa mereka. Jadi bila Allah Ta'ala kata masuklah syurga kan, aku tak nak masuk. Kenapa kau tak nak masuk? Sebab mak ayah aku tak masuk. Aku nak masuk macam mana? Aku nak masuk syurga dengan mak ayah aku kan. Kelebihan orang yang mati anak kecil tak? Maka dengan sebab itu maka Allah Ta'ala memasukkan ibu bapanya ke dalam syurga. Jadi kadang-kadang kita faham konteks hadis ni pula kan. Kalau bayangkan tuan-tuan, kalau mak ayah dia ni memang tak semayang punya orang, memang kaki maksiat apa semua dah kan, dan anak dia mati kecil lah kan, sangat risau. Kita confirm syurga tak? Lega, selamat kita tak? Alhamdulillah, nasib baik ada anak mati kecil. Kita tak semayang, kita buat maksiat semua pun tak ada masalah lah. Kita kena ingat Allah Ta'ala itu maha adil. Jadinya azab tu tetap dapat lah. Cuma anak tu nanti dia tetap akan tarik jugalah.
Ya, dia tetap tarik mak ayah dia. Tapi kita pun kita tak boleh nak bayangkan macam mana lah. Kan? Kalau konteks hadis ini dipaham secara zahir, maka orang-orang yang tak semayang, melakukan maksiat jauh pada agama, yang tutup aurat, yang kematian anak kecil, dia dengar hadis ni, oh lagi seronok, satu motivate bagi dia dah. Anak-anak lagi pergi mati lagi dah. Kan? Dapat lagi masuk lah. Tak boleh. Tak. Kita jangan fikir metik-metik macam tu. Allah Ta'ala tetap beri balasannya. Al-Muntaqimu. Allah Maha pemberi balas. Cuma cara kita kaedah tu kita tak tahu. Ya, kaedah bagaimana tak tahu. Seperti mana dalam Quran juga sebut, Allah Ta'ala juga berkuasa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum, ya, tanpa membesarkan lubang jarum dan tanpa mengecilkan unta. Kita pun tak faham macam mana. Tak? Kita pun tak boleh bayang. Ikut logik akal kita tak. Macam mana Allah Ta'ala boleh masukkan seekor unta yang besar ke dalam satu lubang jarum, satu lubang jarum yang kecil, dengan tanpa membesarkan lubang jarum dan tanpa mengecilkan unta. Tak jam. Jadi tak cukup lah. Jadi janganlah kita memahami konteks hadis, oh tak apa, selamat lah, aku tak semayang pun semua dah, anak kecil pengen dah kan, ya. Balasan tu tetap dapat. Bagaimana kaedah dia tu kita tak boleh, tak tahulah, ya. Hakikatnya dia akan masuk syurga juga, ya, sebab anak dia akan tarik dia lah, selagi mana dia beriman lah. Kalau tak beriman tu makanya minta maaf lah, memang tak dapat lah, ya. An Abi Sa'id al-Khudri qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijalu faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'azahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar faqalat imra'atun wasnataini faqala wasnataini. Kau wanita berkata, hadis pada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kaum wanita berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki. Kenapa ni? Kenapa kami dikalahkan oleh kaum lelaki? Kerana itu kami memohon agar Tuhan dapat menentukan satu hari bagi kami untuk belajar. Ya. Kenapa dia kata dia dikalahkan orang lelaki? Sebab banyak hadis kita tentang kelebihan orang lelaki yang pergi solat berjemaah lah, orang lelaki yang pergi berjihad fisabilillah, orang lelaki yang berinfak rija lah, kan? Dalam hadis yang disebut tentang 7 golongan pun, semua sebut lelaki. Jadi sebenarnya kalau kita faham dari konteksnya, bila disebut lelaki itu, makanya termasuk jugalah kaum wanita, kan? Termasuklah, ya. Macam sama juga dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk semualah. Jadi bila disebut itu, maksudnya orang wanita juga berpeluang. Tetapi yang ni mereka kata apa? Sebab kami dikalahkan oleh kaum lelaki lah, khususnya dalam bab solat jemaah. Sebab jemaah ni bagi lelaki ni semua wajib kan, kena pergi. Yang di fardu kifayah tu. Jadi tak tertakluk pada perempuan. Kan solat Jumaat pun sama kan. Jadinya orang kaum wanita dia rasa semua kelebihan pada orang lelaki, kita ni tak dapat, kan? Lalu, ya, maka mereka mohon agar Tuhan dapat menentukan, minta pada baginda Nabi untuk belajar, ya. Lalu dijanjikan oleh baginda kepada mereka suatu hari untuk mereka. Sebab biasa kalau Rasulullah bagi nasihat bagi orang, kita anggap macam bagi tausiah, bagi tazkirah pada para sahabat ni, orang yang lelaki-lelaki je lah dengar tak? Sebab biasanya Rasulullah akan bagi lepas solat, dan dalam ketika Rasulullah pergi berperang, yang lelaki semua. Jadi orang perempuan ni bila masa nak belajar ni? Maka ditentukanlah satu hari untuk mereka belajar. Baginda memberikan nasihat-nasihat dan perintah untuk mereka. Di antara yang pernah diucapkan kepada mereka ialah, yang pernah Rasul sampaikan kepada mereka, tidak ada seorang pun di antara kamu yang mempunyai 3 orang anaknya telah mendahului meninggal dunia, melainkan mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka.
Lalu menyahut salah seorang wanita dan dua orang, wasnataini ya Rasulullah, wasnataini dan dua orang. Sambung Nabi SAW lagi dan dua orang. Ya, hadis riwayat Syaikhan ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Itu anak yang kecil tak? Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau seorang anak yang mana dia dah dewasa tak, dan dia pergi berjihad, dia syahid fi sabilillah. Ada seorang sahabiah ni lah. Sahabiah ni adalah sahabat Nabi daripada kalangan wanita ni tak. Dalam ketika peperangan dia ada 4 orang anak. Ya, dia 4 orang anak. Makanya dalam peperangan tersebut dia dihantar anak dia yang pertama pergi perang. Kan? Dia hantar pergi perang. Ya, tak lama kemudian dapat berita mengatakan anak dia yang dia seorang telah syahid. Kan? Telah syahid. Dia suruh anak dia yang kedua pula pergi. Kan? Pergi pula yang duduk. Pergi yang kedua pun hantar lagi syahid juga. Dia kata hantar lagi yang ketiga. Yang ketiga pun syahid dah. Kan? Hantar je keempat, anak dia keempat pergi syahid. Kan? Sampai tak ada apa. Dia kata aku sampai dia pun nak pergi juga. Kata biar aku semua dah. Ni para sahabat dia punya jiwa dia kan. Sebab mereka nampak bahawasanya mati syahid ni mati cukup tinggi. Itu kata ini peluang yang Allah Ta'ala bagi pada orang Palestin kan. Itu peluang mereka. Yang kita mungkin diuji dengan cara lain kan. Sebab mati syahid ni tak ada apa-apa dah. Semua dosa dah clear, semua masuk syurga je lah kan. Itu orang mati syahid. Cumanya kalau sekiranya dia ada hutang, maka tertangguh sekejap lah. Bukan tak boleh bayar, boleh bayar. Sebab pahala dia dah banyak-banyak, dah berlambat dah pun. Cuma kau tahan sekejap-sekejap cik ya. Orang ni semua masuk dulu, dia tahan. Sebab settlekan hutang dulu. Tu kata dah kan. Orang mati syahid tidak ada benda yang boleh menghalang dia masuk syurga, melainkan hutang je lah. Tertahan sekejap lah, bukan tak masuk, dia masuk. Cumanya kena settle pun boleh settle lah kan. Jadinya kalau kita melihat keterangan hadis-hadis di atas, jelaslah bahawa iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan jaminan untuk memasuki syurga. Itu yang pertamanya, kena ada iman. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu cukup. Itu asas dia. Ya, ada iman dalam diri, confirm dah syurga. Ya, sebab itu di hari kiamat, akhir-akhir nanti, bila semua makhluk ni dah dapat pembalasan, dah masuk-masuk, semua dah settle dah. Yang syurganya, neraka. Sekarang yang dalam syurga sedang menikmati kehidupan dalam syurganya, yang berada dalam neraka sedang menjalani hukumannya. Sebab apa? Ketika di dunia dulu mereka ingkar akan perintah Allah Ta'ala, makanya ya dah tak ada apa dah kan. Kemudian mereka yang telah menjalani hukuman di neraka itu, ada yang telah selesai tempoh, dikeluarkan dah sampai dah kira tak ada dah kan. Hingga Allah Ta'ala tanya pada malaikat, ada lagi tak hamba-hamba aku dalam neraka ni yang beriman kan? Masa macam tak ada dah. Dah kau pergi cari lagi hamba-hamba aku dalam neraka ni yang walaupun ada sedikit sebesar sawi, iman dia kecil sangat tak, walaupun dia tetap ada iman ya, kau cari lagi, dikeluarkan kan, dikeluarkan habis. Tu yang dalam hadis semua sebut kan, cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka tak kan. Sebab ahli neraka mereka akan nampak ahli syurga. Ahli syurga boleh nampak ahli neraka. Sebagai apa ya? Ahli neraka bila dia tengok ahli syurga, itu menambah azab dia. Ya Allah, menyesalnya aku, ya Allah, dia geram aku tengok dia boleh minum air daripada sungai susu lah, sungai madu, nampak kan? Menambah lagi azab dia tu. Ambil kau. Dulu aku cakap tak nak dengar kan. Di dunia dulu ustaz-ustaz apa semua orang belajar agama kata nak dengar cakap. Ini sekarang aku tengok lah kan. Yang ahli syurga juga dapat tengok. Supaya apa? Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, nasib baiklah aku beramal dapat juga. Tak kisahlah syurga paling low class pun tak. Janji macam cerita kasih selamat kan, duduk bawah kolong pun kolong lah. Ya Allah, janji aku tak masuk neraka dah. Alhamdulillah. Dia nak bagi sebagai kita rasa bersyukur. Nah, tu yang bila mana yang terakhir tu dia minta pada Allah dah, ya Allah kan, ya, bila mana dia dikeluarkan daripada syurga tu, dan maka dibasuhkan dia dalam sungai dah, maka dibersihkan dia balik. Maka dia kata, ya Allah, kalau aku dapat tengok duduk depan pintu syurga pun jadi, ya Allah. Sebab dia dah lama sangat dalam neraka dan dia tak sangka pun dia ada peluang untuk syurga kan.
Ya Allah, kalau aku dapat tengok pintu syurga menjadilah ya Allah kan. Janji tak masuk dalam neraka, dapat tengok menjadilah. Tak. Maka duduk depan tu. Kan? Lepas tu ya Allah, kalau aku dapat dekat tepi pintu pun jadilah. Tadi tengok pada jauh kan. Dapat tengok tepi pintu pun jadi. Dia kata tak. Tak apa kau pergi dah tepi pintu tak. Ya. Lepas tu dia tengok pintu. Ish, cantik juga. Ya Allah, kalau aku bagi sekejap. Sekejap pun tak apalah kata tak. Ya. Ni Allah tertawa dah tengok kan. Hamba dia. Sebab yang last kali ni dia ni. Memang dia tak langsung dia dapat masuk syurga. Memang tak harapan dah. Memang dia kata apa? Memang dah pasrah. Kan? Itu dia kata tadi, dia berharap ya Allah kalau dapat tengok syurga, pintu syurga pun jadi, dapat duduk tepi pintu pun jadi. Dah dapat tepi pintu dia tengok nanti dia akan minta lebih ya Allah. Kata dia akan minta lebih lagi tengok. Ya Allah, masuk sekejap je. Kau tak payahlah masuk sekejap, kau masuklah terus. Ya Allah, masuk terus, berburu lari teruslah. Tak? Dia tahu ini kisah hamba yang terakhir masuk syurga lah tu. Memang tak ada dah. Kira orang kata lekeh iman dia, memang lekeh sangat dah lah orang kata apa tak. Ini yang jenis iman yang bulan Ramadan bau jiran goreng ayam kan, dengan sebab bau je pun dia buka puasa lah. Tak tahu jenis iman cak apa, tak tahulah. Bukan dia tengok apa tak kan, dia bau je. Ya Allah, sedap pula goreng ayam, buka puasa terus kan. Tak tahu dia capai apa dia makan, dia buat rasa lapar sangat kan. Itu iman jenis cokia kan, pantang sikit. Itulah kata tadi ya. Okey. Jadinya tadi, kalau kita melihat keterangan hadis-hadis di atas, maka jelaslah bahawa iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan jaminan untuk memasuki syurga. Sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak yang telah meninggal dunia, apabila beriman, maka Nabi SAW akan menjadi jaminan bagi mereka. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama beriman dengan sebenar-benarnya, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah dan Rasulnya, agar dapat menjaminnya jaminan masuk syurga. Dan apabila ada kematian anak yang masih kecil, agar dapat menahan diri, sanggup menderita, sabar dan tawakal kepada Allah Ta'ala yang menciptakan sekalian kita. Kadang-kadang ada orang tanya kan, kita selalu baca hadis iza mata ibnu Adam in qata amalu illa salas. Jika matinya anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara tak. Kemudian yang pertama amal jariyah, amal jariyah dia. Kemudian al-ilmu yang tafa'u bihi, dan ilmu yang dia menafaatkan. Kemudian doa waladun soleh lahu, kan, doa anak yang soleh kepadanya. Kan dia tanya ustaz, macam saya ni, saya anak tak ada, tapi saya bela ada anak angkat. Dia kata tak, layak tak saya dapat yang ni hadis sebut tempat ini sebut tadi doa anak yang soleh ni. Tak, doa anak yang soleh ni, tapi saya tak ada anak, saya anak angkat je. Boleh tak? Dan kita nak jawab pun, kita ni bukan Nabi tak, kita tahu tak. Tetapinya janganlah kita risau, sebab Allah tak, Rasulullah sebut 3. Pertama amal jariah dia. Amal jariah ni sebagaimana dia bagi, lagi tu dia tak habis. Kita infakkan kapet, ekon dan sebagainya, selagi mana dia menafatkan, dia tak habis tu. Kemudian ilmu yang dia sampaikan. Ilmu yang disampaikan ini bukan tentu jadi ustaz. Apa saja ilmu yang baik kita ajar pada orang, orang tu amal dan disampaikan pada orang lain, benda yang bermanfaat. Ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Bukan tentu ibunya itu baguslah, ilmu agama bagus dah. Bukan sekadar itu, apa saja ilmu lah yang kita ajar. Jadi mungkin tuan tak dapat 3 tak? Mungkin lah, tapi tuan dapat 2 ni kan. Amal jariah dapat, ilmu yang dapat kan. Tapi kebanyakan kita datuk kita kurang, ada kekurangan, tak dapat 1 kan. Bagi orang yang tak ada anak ni, lebihkanlah yang ni, banyakkan amal jariah kan, banyakkan sebarkan ilmu, ajar orang yang baik-baik. Selagi mana orang amal, selagi tu kita dapat kan. Tapi kita jangan risaulah, sebab pertamanya apa dia ya, semuanya untuk kita layak ke syurga Allah, semuanya atas rahmat Allah SWT. Itu sahaja. Kita beramal sebab kita nak meraih kasih sayang Allah. Jadi bila Allah dah sayang dengan kita, tidak ada masalah lah. Kalau kita ada kekurangan pun, Allah tetap masukkan ke dalam syurga. Itu yang kita nak. Kita beramal bukan sebab kita nak banyak keamalan kita ni, bukan sebab kita aku nak pahala banyak, bukan. Buat kita teruskan beramal. Tetapi kita nak Allah Ta'ala pandang kita, Allah Ta'ala merahmati kita, itu cukup kan. Sebab tu jangan dikira tentang kau amal banyak, aku amal sikit. Bukan, dia tak kira yang tu. Dia kira
ketaatan kita pada Allah Ta'ala, dan kita teruskan ketaatan walaupun kita diuji dengan berbagai perkara tak. Jadi alhamdulillah lah dapatlah juga tak. Walaupun tak dapat 3, 2 ni insya-Allah boleh dapat. Semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita manusia soleh yang dapat mengangkat darjat kita ke tingkatan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas hadis yang ke-73. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-74, iaitu keampunan Allah dan perlindungannya. Keampunan Allah dan perlindungannya. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, segala kelemahan dan kekurangan, ampun padanya. Dan dia buahlah lah ni kan. Kuliah akan datang hari yang terakhir lah kan. Boleh dah makan pulut kuning, ayam golek lah ni. Dah khatam tak? Biasa kan dulu macam tu kan, ayam golek, pulut kuning, apa lagi tak. Cuma ni lah telur puyuh, tu tak ada lah. Udang ni tak ada lah kan, tu untuk orang kahwin tak. Ayam golek pun boleh lah ni. Sungguhnya apa yang baik daripada Allah SWT, semua kelemahan dan kekurangan, semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jamal hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.